Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Kaya Kallas, Wakil Tertinggi bagi Hal Ehwal Luar Negeri dan Dasar Keselamatan Kesatuan Eropah merangkap naib Presiden Suruhanjaya Eropah yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ini merupakan lawatan Puan Yang Terutama buat julung kalinya ke negara Brunei Darussalam bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Kesatuan Eropah ke-25 yang dihoskan oleh negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-EU bagi tahun 2024 hingga 2027. Mesyuarat tersebut akan membincangkan mengenai langkah-langkah bagi memajukan perkongsian strategik ASEAN-EU merentas sektor-sektor keutamaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama kepada kedua-dua pihak. Negara Brunei Darussalam dan EU menjalin hubungan kerja yang rapat melalui beberapa platform pelbagai hala termasuk ASEAN Regional Forum dan Mesyuarat Asia Eropah dengan kedua-dua pihak mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan dan pelaburan serta keselamatan. Menyertai Puan Yang Terutama pada majlis menghadap tersebut, Tuan Yang Terutama Dini Chibi, Duta Besar Tidak Menetap Kesatuan Eropah ke Brunei Darussalam. Michał Safianik, Member of Cabinet of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission. Eric Kurzweil, Managing Director for Asia and Pacific, European External Action Service dan Roman Senovet, Pakar Komunikasi European External Action Service. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Perkara Majaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah juga mereka yang lebih kukuh dalam berhadapan dengan pengaruh negatif luar serta lebih terdidik untuk mengenal dan memperkasa nilai-nilai falsafah negara Melayu Islam Beraja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis perasmian Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1447-2026. Majlis berlangsung malam tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usaha pelbagai pihak melaksanakan pembelajaran Al-Quran antara yang disentuh dalam sebah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Agama. Begitu juga sudah semakin berkembang minat mengikuti pembelajaran Al-Quran itu di sekolah-sekolah yang ditubuhkan dengan inisiatif pihak-pihak swasta yang khusus menjadi pusat mempelajari Al-Quran bagi sebahagian orang-orang muda dan dewasa, sama ada untuk pandai membaca dan supaya celik Al-Quran ataupun untuk anak-anak mereka yang sedia belajar di sekolah-sekolah supaya akan segera pandai membaca Al-Quran dengan lancar. Duli Yang Teramat Mulia bersabda Majlis Musabakah merupakan wadah penting dalam usaha berterusan negara untuk memertabatkan Al-Quran sebagai syiar serta pegangan dan panduan hidup yang syumul. Tema tahun ini mengukuhkan pembelajaran Al-Quran dan menghayati ajarannya, menyeru kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjunjung dan menanai tanggungjawab serta amanah yang sangat besar ini. Ayat-ayat suci Al-Quran bukan untuk dilafazkan semata-mata. Kalamullah diturunkan untuk dibaca dengan hati yang hadir, difahami dengan akal yang terbuka, dan dihidupkan dalam setiap tindak tanduk kehidupan. Pada khidmat Duli Yang Teramat Mulia, celik Al-Quran yang menuntut generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan terunggul dalam mendepani sebarang bentuk cabaran kehidupan seiring dengan aspirasi negara. Itu secara berterusan memelihara kesejahteraan rakyat dan tanah air tercinta melalui gagasan pembangunan menyeluruh, merangkumi aspek spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Dalam hubungan ini saya menyambut baik dan menghargai komitmen berterusan semua pihak, khasnya ke arah mempergiat serta mengembangkan pelbagai program celik Al-Quran termasuk kelas-kelas tadabbur untuk seluruh peringkat masyarakat. Inisiatif sepadu pelbagai pihak berkepentingan ini telah semakin dipermudahkan melalui berbagai kemudahan digital termasuk rakaman audio bacaan Al-Quran dan rancangan televisyen berkonsepkan pembelajaran Al-Quran yang boleh diakses melalui saluran media rasmi kerajaan RTVigo menurut kesesuaian masa setiap pencinta ilmu. Mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah juga mereka yang lebih kukuh dalam berhadapan dengan pengaruh negatif luar, serta lebih terdidik untuk mengenal dan memperkasa nilai-nilai falsafah negara Melayu Islam Beraja. Di sinilah peranan kita semua untuk terus berusaha mengisi kehidupan dengan mendidik akal budi yang berupaya mengenal hikmah dan kebenaran yang dimaksudkan. Akhir kata, dengan lafaz kalimah agung Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita merasmikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1447 Hijriah. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Awang Ahmad Naufal bin Haji Nur Asman, Dayang Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman, Awang Muhammad Ayub bin Ali, Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat, Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, dan Dayangku Alma Hazirah binti Pengiran Haji Jofri.
Majlis juga diserikan dengan persembahan nasyid Al-Quran Syafa'ah, lagu tema Musabakah oleh penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Enam peserta lagi akan memperdengarkan bacaan pada malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Olympic Council of Asia Honorary Executive Board Member dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir acara tekbol Sukan Pantai Asia ke-6 dan berkenan menyempurnakan penyampaian pingat kepada para pemenang dalam acara Women's Double. Acara berlangsung di Sanya Yohai Club Venue Cluster, China. Pingat emas dirangkul oleh pasukan Thailand, Republik Demokratik Rakyat Korea mengutip pingat perak, manakala pingat gangsa dikongsi bersama oleh Kemboja dan Myanmar. Wakil Tertinggi bagi Hal Ehwal Luar Negeri dan Dasar Keselamatan Kesatuan Eropah merangkap naib Presiden Suruhanjaya Eropah mengadakan lawatan ke Universiti Brunei Darussalam. Semasa lawatan tersebut, Puan Yang Terutama Kaya Kallas mengadakan dialog eksklusif bersama para pelajar UBD bagi membincangkan hal ehwal hubungan ASEAN-EU terkini. Di Pusat Penyelidikan Botanical UBD, Puan Yang Terutama berpeluang menanam pokok jenis RHU. Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah terus komited dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat melalui majlis menandatangani kontrak perjanjian pembinaan rumah bantuan di bawah skim bantuan perumahan yayasan dan majlis penyampaian sumbangan kawangan. Majlis penandatanganan tersebut adalah bagi pembinaan 5 buah rumah bantuan di bawah skim tersebut. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan menandatangani bagi pihak yayasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan serta Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pemangku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Juga diadakan penyampaian sumbangan berjumlah $10,950 Brunei kepada 3 buah keluarga yang terjejas akibat bencana alam di daerah Brunei dan Muara. Di bawah perjanjian tersebut, 4 buah rumah akan dibina di daerah Brunei dan Muara dan sebuah lagi di daerah Blyth. Projek kendalian syarikat impian reka bina sendiri berhad ini dijadual bermula Mei depan dan dijangka siap sepenuhnya pada Oktober tahun ini. Industri maritim negara mencatat satu lagi mercu tanda penting dengan pelancaran pembinaan kapal Hull 211, iaitu kapal buatan Brunei yang pertama. Perasmiannya diadakan di limbungan kapal Anson International di Pulau Muara Besar. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi.
Majlis diselajurkan dengan penandatanganan kontrak antara Anson International dan syarikat Fast Offshore Supply yang menandakan permulaan kolaborasi projek berkenaan. Pembinaan kapal yang berupaya memuatkan 80 orang penumpang menjadi langkah penting dalam hasrat negara ke arah keupayaan industri, inovasi dan kecemerlangan maritim. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis doa selamat dan penyampaian cenderamata bagi kaki tangan kementerian tersebut yang bakal mengerjakan haji tahun ini. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Penyampaiannya kepada 5 bakal jemaah haji disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pejabat Pintar dan Hijau syarikat Huawei Technologies Brunei Sdn Bhd merupakan bukti kepada inovasi terbaru syarikat dengan menggabungkan sistem dipacu kecerdasan buatan AI direka bagi mempertingkat produktiviti selain mengurangkan kesan alam sekitar. Pejabat tersebut dirasmikan di Kampung Madang. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Dengan perasmian pejabat berkenaan, ia menandakan kejayaan penting dalam komitmennya kepada memacu inovasi mampan dan peralihan digital di negara ini. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Komiti Parlimen Wanita AIPA ke-5 yang diadakan secara dalam talian bertemakan Advancing Gender Transformative Parliaments Towards a Future Ready and Inclusive ASEAN Community. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina. Pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Dang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara menjelaskan pembangunan inklusif, kesejahteraan sosial dan pembangunan model insan kekal sebagai teras utama agenda negara Brunei Darussalam selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Sementara itu, pencapaian negara berkaitan pelaksanaan rangka kerja penyertaan politik dan kepimpinan wanita WIPA 2024-2030 yang telah diluluskan pada Oktober 2024 pula dikongsikan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chien Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar pandangan dan amalan terbaik semasa beberapa sesi dialog yang turut disertai ahli-ahli panel daripada perwakilan pertubuhan antarabangsa. Pusat Bahasa Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB diumumkan sebagai pemenang Anugerah Cemerlang Pengurusan Universiti ACPU bagi tahun 2025. Majlis berkenaan diadakan di salah sebuah kompleks membeli belah di Kampung Jaya Setia. Penyampaian anugerah, hadiah dan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Dengan projek kegiatan pendidikan bahasa Arab bagi pelajar awal kanak-kanak bagi tahun 2025, sempena bulan Syaban, bulan bahasa Arab, Pusat Bahasa Kupu SB membawa pulang piala pusingan, piala iringan, sijil penghargaan dan peruntukan dana tambahan. Majlis merupakan manifestasi penghargaan institusi terhadap kecemerlangan, dedikasi serta komitmen tinggi yang telah ditunjukkan oleh fakulti, pusat, pejabat, bahagian dan unit di Kupu SB sepanjang tahun.